Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Imran Hakimi bin Zulkifli, Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa Kolej Al-Quran Terengganu bagi sesi 2019-2020. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberi kita peluang untuk berkumpul dalam satu majlis, walaupun majlis ini di alam maya. Moga-moga Allah memberi barakah dan rahmat kepada perjumpaan kita kali ini. Yang pertamanya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Kolej Al-Quran Terengganu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada keluarga besar Kolej Al-Quran Terengganu, khususnya keluarga bagi penghafaz Al-Quran, dan antum masuk ni, kamu semua masuk ni bukan sekadar apabila melangkah ke Kolej Al-Quran ini bukan sahaja untuk belajar, tetapi menjadi satu pekerjaan baru kepada kamu, kepada semua mahasiswa baru ini. Satu pekerjaan baru yang itu bukan pekerjaan part time, bukan pekerjaan ada pencen, tetapi bila masuk ke Kolej Al-Quran Terengganu bergelar hufaz, dia menjadi satu pekerjaan seumur hidup kita, iaitu menjadi seorang penghafaz Al-Quran dan selalu membacanya dan selalu mengamalkannya dan selalu mengulanginya. Itu pekerjaan baru. Tetapi jangan risaulah apabila kita dengar perkataan pekerjaan yang kita kata pekerjaan seumur hidup tu, kita rasa takut. Tapi jangan rasa bimbang, jangan rasa takut, kerana Nabi SAW berkata kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang mempelajar dan mengajarkannya. Maknanya kita ni sebagai student baru ni, mahasiswa Kolej Al-Quran Terengganu bergelar sebagai hufaz baru ni, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik di antara kamu orang yang belajar Al-Quran. Maknanya kita ni baru nak belajar Al-Quran, walaupun ngakak-ngakak, kita ni digelar oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik daripada kalangan kamu. Nabi dah royak sebaik-baik daripada kalangan kita ini orang yang jadi arkitek, orang yang jadi doktor. Itu bagus juga, tapi Nabi meng-highlightkan di sini orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka beruntunglah kita di dunia ini. Nabi kata orang yang terbaik, dan di akhirat mestilah menjadi kalangan-kalangan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada keluarga Kolej Al-Quran Terengganu, dan saya sebagai wakil pelajar mengalu-alukanlah kedatangan mahasiswa-mahasiswi baru ke keluarga besar kami ni. Selamat datang, dan insya-Allah kami akan melayang kalian sebagai sahabat-sahabat kami, dan kami cuba tolong mahasiswa-mahasiswi ni, walaupun bergelar mahasiswa-mahasiswi baru, insya-Allah kami akan jadikan kamu sebagai sahabat-sahabat kami. Kami akan tolong apa yang kurang, dan insya-Allah kami akan belajar juga dengan kamu semua apa yang kami kurang, dan kamu juga boleh belajar juga dengan kami apa yang kamu tak tahulah tentang kolej ini. Untuk seterusnya, saya ingin menekankanlah di sini, gunalah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni. Inilah peluang yang terbaik kepada kita, kerana orang lain tak boleh peluang ini. Orang lain tak boleh peluang sebagai hufaz. Ada rakan-rakan kita di sekolah menengah dulu, contoh beraliran agama dan menghafaz Al-Quran, tetapi
apabila mereka keluar daripada alam persekolahan ini, mereka memilih bukan daripada bidang Al-Quran. Bukan saya kata rugi, tetapi kamu ni beruntung lagi apabila bergelar mahasiswa Al-Quran ni, dan kamu daripada dulu sudah menghafaz Al-Quran. Maka beruntunglah kamu apabila Allah Subhanahu Wa Taala pilih di dalam suasana Al-Quran ini. Dan kamu ini sangat beruntunglah apabila masuk di kalangan orang yang menghafal Al-Quran. Dan macam saya sebut tadi, Nabi kata orang yang terbaik, dan banyaklah kelebihan apabila bergelar mahasiswa Al-Quran ini. Kita ini sangat berbeza dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Kalau kita pergi UKM, dia hanya bergelar sebagai mahasiswa. Kalau kita pergi ke UPM, dia hanya bergelar mahasiswa. Kalau kita pergi Uniza, separuhnya dia akan bergelar sebagai mahasiswa. Tetapi apabila kita masuk ke College Al-Quran Terengganu ini, kita ada satu title yang baru, mahasiswa Al-Quran. Maknanya jarang-jarang tempat yang ada title ni, maknanya kita ni special sangat lah. Maknanya kita ni bergelar sebagai seorang mahasiswa yang kita akan bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Dan di sini saya inginlah kongsi pengalaman saya sendiri apabila bergelar mahasiswa Al-Quran ni. Walaupun saya ni orang kata dulu di sekolah menengah dalam persekolahan ini duduk dalam bidang mana kata bidang Al-Quran dah, tetapi apabila bergelar mahasiswa Al-Quran ni sangatlah mencabar. Bukan kita ni bukan seperti alam persekolahan lagi. Maknanya kita sudah bergelar mahasiswa yang banyak cubaan, banyak pengalaman baru yang akan kita dapat. Antaranya cabaran yang apabila kita bergelar hufaz Al-Quran ni, mahasiswa Al-Quran ni, banyaklah. Antaranya kita akan bergelut dengan masa kita sendiri, dan antara laginya bergelut dengan gadget sendiri. Apabila ada telefon ni, maknanya itu satu cabaran yang besar lah untuk mahasiswa Al-Quran. Dan antaranya lagi kita nak mendapat suasana Al-Quran ni sangat-sangatlah mencabar bagi saya. Dan waktu ini sangatlah berharga buat mahasiswa Al-Quran ini. Apabila kita tak guna waktu ini waktu dengan sempurna, kita tak guna waktu dengan sebaik-baiknya, maka rugilah kita. Sebab kita ni bergelar mahasiswa Al-Quran. Apabila bergelar mahasiswa Al-Quran ni, waktu tak sama dengan mahasiswa lain. Apabila mahasiswa di luar sana, apabila dia orang habis kelas, maka orang kata dia orang boleh enjoy, dia orang boleh bebas. Tetapi kita, apabila kita bergelar mahasiswa Al-Quran ni, kita pagi kita akan kelas. Maknanya kita akan ada kelas lah. Kita akan ada kelas. Dan apabila waktu kelas tu, kita tidaklah sebebas-bebas seperti mahasiswa lain. Kita ada tugas, iaitu tugas kita dengan Al-Quran. Kita kena perlu cari waktu untuk menghafal Al-Quran. Kita kena cari waktu untuk mengulang Al-Quran. Dan kita perlu cari waktu untuk perbetulkan bacaan kita. Dah, kita nak menghafal, takkan kita nak baca dengan keadaan salah. Itulah cabaran masa. Dan saya ingin kongsikanlah kepada antum semua tips yang saya buat untuk menjaga waktu ni, yang saya rasa berkesanlah kepada diri saya sendiri. Walaupun bukan menjaga waktu sangat, tetapi ia berkesanlah bagi saya walaupun sedikit. Antara tips yang saya buat, menjaga waktu solat. Maknanya kita solat on time. Maknanya bila masuk waktu zuhur, pergi solat.
Masuk waktu asar pergi semayang, masuk waktu maghrib pergi semayang. Mana apabila kita ada jadual semayang tu dengan kita jaga semayang tu dengan sempurna, insya-Allah kita akan dapat mengatur jadual kita dengan berkesan, insya-Allah. Itulah antara tips yang saya dapat kongsikanlah kepada mahasiswa yang nak cari guana kita nak uruskan masa apabila bergelar mahasiswa Al-Quran ni. Dan seterusnya, beruntunglah kamu semua mahasiswa-mahasiswi yang terpilih di Kolej Al-Quran Terengganu ni. Maknanya orang kata bukan mudah lah untuk masuk sini, dan orang yang masuk sini orang di kalangan orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipilih juga oleh pentadbiran kolej ini untuk masuk. Maknanya kita ni zahirnya dipilih oleh pentadbiran Kolej Al-Quran Terengganu, tapi yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita, telah mengatur kita supaya duduk sini dan bergelar mahasiswa Al-Quran. Dan saya rasa beruntunglah apabila kamu semua ni terpilih di dalam Kolej Al-Quran Terengganu. Banyaklah kelebihan apabila belajar di sini, dan apabila duduk di sini suasananya tak sama dengan suasana universiti lain, kolej lain. Dan antaranya lah saya nak kongsi sikit antara kelebihan lah duduk sini. Antaranya kita dapat duduk dalam kelas yang keadaan selesa, beraircon. Lepas tu kita ada masjid khusus kita sendiri, dan suasana insya-Allah suasana Al-Quran. Dan kita duduk sini juga dapat kelebihan, maknanya asrama tu sangat-sangatlah memberi kelebihan lah kepada kita sebagai seorang penghafaz Al-Quran ni. Sebab di Kolej Al-Quran ini kita tidak pakai asrama berdom, maknanya panjang gitu. Tetapi di Kolej Al-Quran ni asrama kita sebilik 2 orang, kita pakai bilik. Maknanya kalau sebilik 2 orang tu sangatlah selesa bagi seorang penghafal Al-Quran macam kita ni. Sangat selesa lah bagi kita mahasiswa Al-Quran ni, nak mengulang, nak menghafal, nak menghafal baru, nak ulang kaji lagi. Sangat-sangatlah selesa. Maksudnya sangatlah beruntung kamu semua ni terpilih masuk di Kolej Al-Quran Terengganu. Antaranya lain suasana bi'ah menuntut ilmu tu. Maknanya kalau kita duduk di luar, tak ada lah, saya rasa tak ada lah suasana gini, iaitu suasana lepas asar ni kita akan baca maksurat, dan ada di pondok-pondok lain. Tetapi di sini juga lepas asar tu kita akan ada satu majlis, iaitu orang Terengganu panggil majlis nadah kitab. Kita akan jemput ustaz-ustaz luar untuk memberi tazkirah. Maknanya kita akan dapat nadah dari kulit ke kulit kitab tersebut. Antaranya yang sedang berjalan sekarang ni iaitu Ustaz Hanafiah sejak Isnin, dan insya-Allah ustaz-ustaz lain insya-Allah akan menyusul insya-Allah. Dan itulah kelebihan yang kamu dapat di sini, tak akan dapat di luar sana, tak akan dapat di universiti lain. Maknanya kita nak menadah kitab dari kulit ke kulit tu sangatlah susah kalau apabila bergelar mahasiswa ni. Dan kalau kita dapat tahulah, kalau biasa kita tahulah, apabila nadah ke kulit ni biasanya pondok. Tetapi kita ni duduk dalam Kolej Al-Quran Terengganu ni, walaupun bukan suasana pondok, tapi kita dapat benda tu. Itulah kelebihan yang sangat berharga lah apabila antum semua masuk di Kolej Al-Quran Terengganu. Antaranya lain, kita juga ada majlis perwakilan mahasiswa seperti kolej-kolej lain, seperti universiti-universiti lain. Dan
Majlis Perwakilan Mahasiswa ni kita ringkasan ni panggil MPM. Sangatlah membantu menyuarakan suara-suara pelajar untuk dibawa kepada pihak pentadbiran dan HCP lah khususnya. Maknanya kalau kita ada masalah kita boleh jumpa dengan MPM dan insya-Allah MPM akan dapat menyelesaikannya dengan perbincangan dengan pihak atasan. Dan saya sendiri dari wakil Majlis Perwakilan Mahasiswa Kolej Al-Quran Terengganu, dan kami juga banyaklah buat program, mengaturkan program untuk mengisi waktu student, dan orang kata bukan sekadar mengisi waktu saja, dan kami mengambil peluang ini untuk mengatur program untuk mentarbiah mahasiswa ini, biar orang kata kita keluar ni betul-betul jadi mahasiswa Al-Quran. Maknanya itulah tujuan kami, biar kami dapat mentarbiah walaupun sedikit, supaya kita keluar ni biar jadi betul-betul orang mahasiswa Al-Quran. Bukan keluar ni, bukan masuk sebagai mahasiswa Al-Quran, tapi keluar sebagai mahasiswa saja. Dan banyaklah aturan yang PM buat, antaranya daurah kitab, program sukan dan sebagainya. InsyaAllah nak tahu lebih banyak lagi, masuk dulu. InsyaAllah kita akan dapat mengaturlah banyak lagi program insya-Allah untuk mahasiswa-mahasiswi khususnya. Dan akhirnya belum terlambatlah saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada mahasiswa-mahasiswi. Kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Moga-moga Allah terimalah amalan soleh, amal ibadat kita di bulan Ramadan yang lepas. Moga-moga Ramadan yang lepas menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, walaupun kita tak ada dalam keadaan PKPB. Maknanya bukan seperti Ramadan yang lepas. Moga-moga Ramadan ini, Ramadan yang lepas, Ramadan yang paling bermakna buat kita, dan Ramadan yang lepas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah bersedih apabila masuk bergelar mahasiswa Al-Quran, kerana banyaklah kelebihan yang saya sebut, antaranya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, dan Nabi sebut lagi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya orang yang akan baca Al-Quran di hari akhirat ini akan mendapat syafaat daripada Al-Quran sendiri. Maknanya banyaklah kelebihan apabila kita bergelar mahasiswa Al-Quran. Dan jangan bersedihlah apabila masuk di sini ni, banyaklah kelebihan yang kita dapat, dan banyaklah input-input yang kita dapat insya-Allah apabila bergelar mahasiswa ni. Saya rasa sekadar itu saja. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.